Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi pengurusi majlis Fadil Ustaz Sirajuddin Abdullah, para staf Zawiyah Nasiriyah, para guru, para asatizah, para santri, para ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, pimpinan masyarakat, dan juga yang menghadiri majlis kita pada pagi ini, sama ada mengikuti secara langsung ataupun mengikuti melalui alam maya, tanpa mengurangkan sedikit pun kedudukan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kurnia dan juga anugerah daripada Allah. Ahlan wa sahlan pada Fadil Ustaz Syukri daripada Akademi Jawi, dan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah pada akhir nanti kita akan dengar sedikit berkenaan dengan Akademi Jawi, dan ada sedikit penyerahan limit kitab yang telah diwakafkan oleh hamba Allah Ta'ala kepada Zawiyah Nasiriyah. Nanti insyaAllah akan disebutkan pada akhir majlis nanti insyaAllah. Kita sambung kembali bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kita sambung pada ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kita rasa kita berhenti pada wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu pada dalam bumi itu tempat ketetapan dan tempat bersedap-sedap hingga sampai waktu ajal kamu. Tahu? Situ kan kita berhenti. Baik, kita dah baca fa'azallahuma asyaitanu anha, maka menggelincir akan keduanya oleh syaitan daripadanya syurga. Yakni bersumpah iblis bagi Adam dan Hawa, yakni Hawa dengan nama Allah bahawa ia daripada jumlah orang yang menasihat dan menyuruh ia akan keduanya dengan makan kayu khuldi itu, maka makan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka sebab mengeluar ia akan keduanya daripada barang yang ada keduanya padanya daripada nikmat syurga. Wa qulna ihbitu, dan kami kata turun kamu sekalian ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, dan setengah kamu bagi setengah itu berseteru, yakni daripada zalim setengah akan setengah. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kamu pada dalam bumi itu tempat ketetapan dan tempat bersedap-sedap hingga sampai waktu ajal kamu. Simpulannya, dalam ayat ini kita dah bicara pada minggu lalu sampai pada penghujung walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Itu saja yang kita berhenti, iaitu syaitan ataupun dengan usulnya iaitu iblis telah melakukan penipuan dan pengkhianatan kepada anak Adam, kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dan dia berjanji akan terus melakukan kerosakan dan penipuan kepada anak-anak Adam. Jadi disebut fa'azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Jadi fa akhrajahuma, yakni mengeluar
Maka tuan guru kita Syekh Muhammad Said bin Umar Khatib terjemah, maka sebab mengeluar ia akan keduanya, fa akhrajahuma. Jadi di sini beliau telah menterjemahkan dan mentafsirkan terus makna akhrajahuma tadi adalah dijadikan sebagai sebab. Nah, sebab dikeluarkan manusia itu, iaitu Nabi Adam AS dan juga Sayyidatuna Hawa daripada syurga adalah daripada iblis. Jadi iblis jadi sebab. Nah, sebab dikeluarkan ayah kita Sayyiduna Adam AS dan ibu kita Sayyidatuna Hawa mimma kana fih, daripada barang yang ada keduanya padanya, iaitu pada tempat yang mereka ada sekarang itu, iaitu di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan bila disuruh turun ke bumi, maka Allah Taala menyebutkan sekali lagi bahawa sebahagian di kalangan kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, maka ambil dia sebagai musuh. Jadi Allah Ta'ala sebut daripada awal lagi, tapi tetap juga kita jadikan dia sebagai teman kita. Ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Al-mustaqar, ini dalam bahasa, dan bagi kamu dalam bumi itu tempat ketetapan. Mustaqar. Mustaqar maksudnya mawdi'ul istiqrar was-sabat, tempat untuk tetap. Dan dia lawan kepada al-qalaq, yakni tempat tidak tetap ataupun bergoncang. Kalau mustaqar maknanya tempat yang tetap, lawan bagi tetap adalah goncang. Manakala al-mata' mata'un ismun lima yustamta'u bihi min ma'kalin wa mashrabin wa malbasin. Dan di sini disebut walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un, dan tempat bersedap-sedap. Ini tempat bersedap-sedap. Ismun lima yustamta'u bihi. Kalau sini Syekh terjemah juga dengan mata' dengan makna tempat bersedap-sedap. Sebagian ulama terjemah mata'un dengan makna nama bagi perkara yang digunakan untuk bersedap-sedap. Seperti makan, minum, pakaian kita dan seumpamanya. Dan diambil daripada mata' ni, diambil pada perkataan mata'un nahar mutu'an. Nah, idza irtafa'a, maksudnya ketika mana tingginya siang. Minta maaf, mata'an nahar wa mutu'an idza irtafa'a, maksudnya seperti air yang naik. Air sungai kalau naik dipanggil mata'an nahar. Air naik maksudnya. Ataupun boleh disebut juga mata' dengan makna al-intifa' al-mumtad, iaitu manfaat yang dipanjangkan waktunya. Dan kemudian perkataan hin, ila hin, Syekh terjemah sini hingga sampai waktu ajal kamu. Hingga sampai waktu ajal kamu. Jadi hin itu tuan guru kita Syekh Muhammad Said bin Umar Khatib terus syarahkan makna hin kepada makna sampai waktu ajal, iaitu sampai mati. Kalau kata dari segi bahasa, hin dengan makna al-juz'u minaz zaman, yakni satu juzuk daripada waktu, ghairu muhaddadin bihaddin, yang tidak ditentukan dengan satu had. Jadi apa-apa zaman dipanggil hin. Dia tak sebut sa'ah. Ila sa'atin, sampai satu detik masa. Dia tak sebut ila masa, pada sampai waktu petang. Ila sabah, pada waktu pagi. Tak, ila hin disebut. Hin maknanya apa dia? Satu daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juzuk daripada zaman yang tidak dihadkan dengan waktu yang tertentu. Dan dimaksudkan di sini apa dia? Waqtul maut, itu sampai waktu ajal kamu. Tuan kita terjemah tu dimaksudkan dengan waktu ajal ataupun dengan yaumal qiyamah, ataupun dengan tafsiran kedua dengan maksud hingga sampai hari kiamat. Ini ada tafsiran kedua. Jadi letak juga di tepi, ini tafsiran pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Syekh Muhammad Said bin Umar Khatib, dan tafsiran kedua dengan maksud yaumal qiyamah. Jadi apa makna dia? Iaitu turunlah kamu ke muka bumi, sebahagian di kalangan kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fiha manzilun wa mawdi'u istiqrar.
Dan di dalam bumi itu adalah tempat tinggalnya kamu, tempat kamu menetap. Dan tempat ataupun watamatta' bil 'aishi ila an ya'tiyakum al-maut. Untuk kamu bersedap-sedap di dalam muka bumi tersebut sehinggalah datangnya kematian bagi kamu. Jadi disebutkan di sini, kata Syekh Muhammad Said Tantawi radhiyallahu anhu, kata beliau, wa man kana ala dzikri daim min anna istiqrarahu fil ardi wa tamattu'ihi bi na'imiha sayantahi fi waqtin la yadri mata yudrikuhu fa sya'nuhu an yantafi'a bi khairatiha wa yatamatta' bi tibil 'aishi fiha. Jadi setiap orang yang bila disebut bahawa ketetapan dia duduk di muka bumi ini bukan selama-lamanya, dia disebut ilahin, pada waktu yang tertentu, kemudian dia akan balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan dengan masa yang sedikit tersebut untuk mendapatkan nikmat dan juga melakukan kebaikan bagi mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kemudian kita dah syarah pada minggu lalu, ba'dukum li ba'din adu. Siapa yang dimaksudkan dengan ba'dukum tadi? Adakah Sayyidina Adam dengan Sayyidatina Hawa sahaja yang ditujukan dengan khitab tersebut mereka akan jadi musuh kepada syaitan, ataupun khitab tadi adalah ditujukan kepada anak-anak Adam alaihissalam yang mereka juga akan menjadi musuh kepada syaitan? Berlaku khilaf. Jadi kalau kata walakum fil ardi mustaqarrun dengan makna ba'dukum tadi adalah kembali kepada anak-anak Sayyiduna Adam, maka walakum fil ardi mustaqarrun itu bagi kita lah, anak-anak Adam. Kamu akan duduk di muka bumi, menetap di muka bumi, bersedap-sedap dengan apa yang ada di muka bumi sampai waktu kamu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Atau kalau kembali kepada Nabi Adam, ini satu kegembiraan bagi beliau. Kalau ayat ni tuju kepada Nabi Adam, ayat ni jadi gembira. Gembira kenapa? Karena ni Allah Ta'ala nak maklum kepada Sayyidina Adam bahawa beliau tidak akan duduk selama-lamanya di dalam dunia ini. Dia akan kembali semula ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Jadi kamu akan balik nanti kepada aku. Kamu akan balik semula ke syurganya aku. Jadi ini kegembiraan bagi Sayyidina Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa. Kenapa? Karena itu tempat yang mereka inginkan, bukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi likulli maqal maqam. Likulli maqamin maqal. Jadi setiap yang membaca ayat ni ada yang memahami dengan satu sudut, dan yang mendengarnya daripada ahlullah maka mereka akan melihat dengan pandangan dengan sudut yang lain. Iaitu mereka akan rasa gembira. Kenapa? Karena bumi bukan tempat tinggalnya mereka. Waktu Nabi SAW menyebut, Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaklah kamu jadi di muka bumi Allah Ta'ala ini seperti seorang yang gharib, iaitu orang yang bermusafir, aw 'abiru sabil, ataupun orang yang melintas jalan. Abiru sabil, melintas jalan, juga dengan maksud orang yang fi sabilillah, yang sedang berjalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu daripada hadis ni lah para sufi, para ulama mengeluarkan istilah-istilah tariq ilallah, perjalanan kepada Allah. Karena kita semua adalah orang-orang yang bermusafir kepada Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nah, orang yang berjalan sentiasa menuju Allah, maka apa dia? Awaiq. Nah, dia punya halangan-halangan yang dia akan hadapi. Nafsu apa yang perlu dia tempuhi, berapa darjat benda yang perlu dia lalui dan seumpamanya. Maka kalau tadi digambarkan seperti dalam satu perjalanan, satu permusafiran dan pengembaraan yang jauh untuk mereka sampai ke destinasinya dan untuk mencapai kepada hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala sebut macam ni kepada Sayyidina Adam, ni kegembiraan besar bagi beliau. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan mustaqar di sini kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu taala, kata beliau wal mustaqarru thalathatun. Tempat tetap ni bagi manusia ni ada tiga. Mustaqar ni ada tiga, iaitu yang pertama rahimul rahim ibu kita, yang pertama. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut
famustaqarrun wa mustauda'. Ini kami letakkan kamu dalam apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sulbi abi, dalam tulang sulbi bapakmu, kemudian istaqarra fi rahimil kemudian kamu akan menetap di dalam rahimnya ibu. Jadi itu mustaqar yang pertama. Wa mustaqarru wa mustauda'. Yang kedua as-sani, mustaqar yang kedua adalah ad-dunya. Nih, macam ayat ni. Walakum fil ardi mustaqarrun. Mustaqarrun di sini apa dia makna dia? Ad-dunya, bumi maksudnya. As-salisu, dan yang ketiga makna mustaqar apa dia? Al-uqba. Uqba maksudnya apa dia? Yang ini penghujung kita. Tempat tinggal kita di hujung nanti. Apa dia? Imma fil jannah, sama ada di syurga. Wa imma fil nar, ataupun sama ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra. Khairun mustaqarra. Khairun mustaqarra apa dia? Syurga Allah taala. Ataupun neraka yang disebut oleh Allah, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini adalah seburuk-buruk tempat yang akan menjadi tempat tetapnya orang-orang yang ahli neraka, dan mereka akan tinggal di sana. Jadi 3 mustaqar. Rahimul mustaqarrun wa mustauda', dan dunia, bumi ini, walakum fil ardi mustaqarrun, ataupun uqba, penghujung kita nanti sama ada di syurga ataupun di neraka Allah Ta'ala, juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Tamam? Wa mata'un ilahin. Sebab tu ilahin tadi kita sebut tadi, yang kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, iaitu tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Ibnu Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kata beliau, kata sebahagian ulama, ilahin faidatun li Adam alaihi salam. Ini faedah besar kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, liyu'lama annahu ghairu baqin fiha, untuk dimaklumkan kepada beliau bahawa dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Dalam neraka, na'udzubillah. Dalam dunia. Sayyidina Adam alaihi salam, Nabi Allah Adam alaihi salam tidak akan kekal di dalam dunia. Maka dia akan kembali semula ke jannah, ke syurga Allah Ta'ala, tentu tempat yang diinginkan oleh beliau. Wahiyya li ghairi adama dalatun 'alal ma'adi fahasbu. Tapi kalau kepada Sayyidina Adam, selain daripada Nabi Adam, kalau pada Nabi Adam ni kegembiraan bagi beliau. Baca, dengar ayat ni, ini kegembiraan besar. Karena baginda Adam AS akan balik semula ke syurga Allah. Ilahin. Tapi bagi kita yang selain daripada Nabi Adam, maka ini menunjukkan kepada adanya perhimpunan di hari akhirat nanti. Ilal ma'ad fahasbu. Jadi bukan kata kita akan balik ke syurga. Jangan kata, ni kita alhamdulillah ahli syurga, tak tentu lagi. Tak tentu lagi. Kita akan balik ke negeri akhirat. Waktu tu akan tengok balik, kita ni di mana? Ahli syurga kah kita? Ataupun yang diletakkan pada ashabus shimal, bahagian kiri kah kita ataupun tidak? Na'udzubillah min dzalik. Tamam? Jadi moga-moga Allah Ta'ala serahkan amalan kita, buku amalan kita nanti daripada depan ataupun daripada sebahagian kanan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dah sebutkan tu ni kan, macam mana kitab tu dibagi kat kita kan? Pernah cerita dah sebelum ni? Maklum? Cerita lagi. Macam mana kitab kita dapat nanti di akhirat nanti, waktu di padang mahsyar. Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala bahas dalam kitab beliau Syarah Qaridah Bahiyah tentang bagaimana bentuk kitab amalan kita akan didapatkan. Ahli syurga, ahli yamin, mereka akan dapat kitab daripada bahagian kanan. Tamam? Ini ahli yamin. Manakala orang-orang yang ahli shimal ataupun orang yang dicelakakan oleh Allah akan dapat amalan daripada belah kiri ataupun daripada belakang. Baik, daripada belakang tu macam mana nak dapat? Kalau bagi belah kanan, kita tasawur dia mai bagi belah kanan, kita pun ambil belah kanan. Kalau mai bagi belah depan, dia akan mai bagi belah depan kita pun ambil daripada belah depan. Kalau bagi belah kiri, okey, kita bagi belah kiri, ambil belah kiri. Baik, kalau bagi ikut belakang macam mana?
Belakang macam mana dia bagi? Kalau belakang, dia tepuk belakang, dah ambil daripada belakang, dia pusing, jadi depan balik. Kan? Kalau dia tepuk belakang, dah ambil kitab, lepas tu dia pusing. Belakang, dia nampak tu macam tepuk belakang. Pusing-pusing jadi ikut belah mana? Jadi depan dia. Dia jadi belakang tak tu? Tak, jadi depan. Faham tak ni? Tak apa nak faham. Lah, benda senang je. Ni orang, kita pergi belakang dia tepuk. Nampak belakang tak tu? Belakang. Tapi bila dia pusing kita. Dia jadi ikut mana waktu tu? Jadi belakang dia ke jadi depan dia waktu tu? Depan juga. Tu macam mana? Nak bagi macam mana kita ikut belakang? Dia ada tepuk belakang, pergi ikut belakang. Pusing ikut belakang, pusing pergi. Dia tak pun disuar tangan kita waktu tu. Bagi. Tu ambil macam ni. Siapa nak ambil waktu tu macam tu. Taubat dia takkan ambil macam tu. Sebab dia kata kalau bagi ambil ikut belakang macam ni, aku jadi ashabu syimal. Tak mau aku. Tamam. Jadi kata Imam Dardir rahimahullah, dari riwayat menyebutkan kata akan ditebuk belakang mereka. Belakang mereka akan ditebuk, berlubang dan disuar daripada belakang. Dan bagi kitab tu daripada belakang maksudnya akan ditebuk. Ni, perut ni akan jadi berlubang daripada belakang lagi. Disuar kitab tu daripada belakang ni masuk ke dalam perut ni, keluar. Nak ambil kitab tu. Tu daripada belakang. Maksudnya dengan siksaan. Dengan benda yang berat dia akan dapat. Na'udzubillahi min zalik. Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita jadi ashabu al-yamin. Amin ya rabbal alamin. Semalam malam 27. Pagi ni pagi 27. Tak tahu lah rasa macam mana, tak tahu lah kan. Sebab Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, kalau malam ganjil ini jatuh berbetulan dengan malam Jumaat, ahra an takuna Lailatul Qadri. Diharapkan malam tersebut atau perlu diawasi bagi kita bahawa malam tadi adalah malam Lailatul Qadr. Kalau kata malam tu malam Jumaat. Dan jatuh pula malam ganjil. Semalam malam 27 pula tu. Jatuh pula malam Jumaat. Jadi ahra an takuna Lailatul Qadri. An takuna Lailatul Qadri. Baik. Tapi kalau ikut kiraan Imam Dardir, Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Abu Hasan Al-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu, maka kata beliau kalau jatuh hari Ahad Ramadan pertama kita, maka insya-Allah Lailatul Qadr akan jatuh pada malam 29. Jadi ada 2 hari lagi kalau yang tak nak peluang malam ni, harap-haraplah moga ni. Tapi ala kulli hal, seperti tadi dirahsiakan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk kita ambil berat dengan semua dan mentakzimkan semua benda tadi. Memuliakan keseluruhan malam dalam Ramadan agar kita melakukan ibadah pada malam-malam tersebut. Sebab tu ada 3 benda yang Allah Ta'ala rahsiakan kepada Bani Adam. Yang pertama, dirahsiakan walinya daripada hamba-hambanya. Tak disebut siapa dia wali-walinya. Mana satu tok wali ni dirahsiakan. Untuk apa? Untuk kita muliakan semua orang. Dan kita anggap muka semua orang ni mungkin wali Allah Ta'ala. Kita tak tahu mana satu orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita tak memudah-mudah dengan orang lain. Satu. Yang kedua, yang dirahsiakan oleh Allah adalah kemurkaan, keredaan Allah dalam taat dan kemurkaan Allah dalam maksiat. Taat mana yang kita buat Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala rahsiakan. Allah Ta'ala tak tunjuk kat kita mana satu taat kita yang kita buat tadi diredai oleh Allah. Tamam? Sama ada 2 rakaat sembahyang malam kita kah? RM3, RM4 kita sedekah kah? Ataupun kita pernah buat baik dengan orang kah? Bagi salam kepada dia kah? Atau kita kena bantu seekor binatang kah? Dengan bagi makan kepada dia? Ataupun kita pernah orang panggil apa? Berbaik sangka dengan seseorang kah? Kita tak tahu mana satu taat mana yang Allah Ta'ala pandang dengan ketaatan tersebut sebagai pandangan redha Allah Ta'ala kepada kita. Bila Allah redha kepada hamba tersebut, maknanya hamba ni adalah hamba yang dimasukkan dia ke dalam tempat yang diredai, yakni syurga Allah. Dan maksiat mana yang Allah Ta'ala murka dengan kita, Allah Ta'ala tak bagi tahu. Bukan mesti zina, bukan mesti minum arak, Allah Ta'ala tidak redha dengan perkara ini. Ada orang kerana dia berzina, mungkin ada dia berzina dan kemudian dia kembali kepada Allah selepas zina ni.
Ada orang mungkin dia minum arak dan lepas minum arak tadi dia kembali kepada Allah. Boleh jadi. Tapi ada orang dia buat dosa yang dia kata dosa ni kecil, kemudian dia tahawun, dia ringan-ringan dengan dosa tadi, rupanya tu jadi sebab kemurkaan Allah kepada dia. Menyebabkan dia akan terlibat dengan dosa yang lebih besar dan kemudian jadi rosak dan dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Jadi itu jangan kita pandang rendah dengan mana-mana maksiat sekalipun. Yang ketiga, apa dia? Allah Taala sembunyikan Lailatul Qadr daripada malam-malam tersebut. Untuk apa? Untuk kita takzimkan setiap malam. Bukan dalam Ramadan saja. Kata sebahagian ulama, Lailatul Qadar ini berlaku pada mana-mana malam dalam sepanjang tahun. Boleh jadi bukan dalam Ramadan. Ayat tu orang panggil apa lagi sakan lah. Tiap-tiap malam nak kena perhati betul. Sebab kemungkinan bukan Lailatul Qadar ni malam Ramadan saja. Boleh jadi malam lain. Tapi macam mana yang ulama kata Lailatul Qadar pada malam Ramadan saja? Sebab dalam Quran bila Allah Taala sebut Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tak sebut pun dalam tu bulan Ramadan. Ada sebut dalam tu malam Lailatul Qadar ni berlaku bulan Ramadan, tak disebut. Cuma disebut dalam ayat tadi Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Apa dia yang diturunkan tadi? Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan malam Lailatul Qadar. Baik, macam mana kata Al-Quran turun malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar ditentukan pada bulan Ramadan? Kalau kata tidak ada hadis. Kalau tak ada hadis. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dia ayat yang lain? Apa dia? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang kami turunkan padanya Al-Quran. Itu jelas. Ayat dalam surah Baqarah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran bulan Ramadan. Dan dalam surah Al-Qadr Allah Ta'ala sebut Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maksudnya Quran turun pada malam Qadar. Malam Qadar di mana? Ramadan. Sebab dalam ayat Baqarah sebut Ramadan. Jadi dia pada bulan Ramadan. Malam bila? Malam bila? Ada sebahagian ulama kata daripada awal malam. Boleh jadi hari pertama Lailatul Qadar. Boleh jadi. Tapi kebanyakan ulama kata malam ganjil. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan malam 21. Imam Syafi'i kata malam 21 ya. 21 baru ni pun boleh tahan juga. Kalau parti elok, kita tak tahu lah mana tu. Benda rahsia. Kau boleh duk cerita ke orang. Tak. Masing-masing lah. Kemudian fuqaha Syafi'iyah kata 2 malam. Kemungkinan 21, 23 boleh jadi. Sayyidina Ubay Ibnu Ka'bin, Sayyidina Zir Ibni Hubaish, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Ibnu Abbas berpandangan kata malam 27. Sayyidina Ubay sumpah lagi. Halaf billah. Dia kata wallahi malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Dia sumpah terus, tak berubah kata dia. Lailatul Qadar tak berubah melainkan malam 27. Ini kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang Allah sampai salam kepada beliau. Maksud dia tahu rahsianya Al-Quran. Allah sampai salam kat dia. Ini hebat Sayyidina Ubay. Dan dia bersumpah kata Lailatul Qadar malam 27. Sebab tu kata sebagian ulama dalam kiraan apa dia? Lailatul Qadr. Kalau dalam surah Al-Qadr tadi ni ada 9 perkataan, 9 huruf. Lam, ya, lam, ta marbutah. Mereka kata bukan ta marbutah, panggil ha di belakang tu. Lam, ya, lam, ha. Al-Qadr alif lam qaf dal ra. Tambah jadi berapa? Jadi 9 dan ada Lailatul Qadar ada berapa kali sebut dalam surah tu? 3 kali sebut. 9 kali 3 27. Ada kira macam tu. Ada hak kira hiya, perkataan hiya tu ada pada perkataan yang ke-27 dalam surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ayat dia, kalimat dia ada 30 kalimah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr tu ayat yang ketiga, kalimah yang ke-30. Dan perkataan hiya, salamun hiya tu dia duduk pada tempat yang ke-27. Jadi katanya
hari 27 kata dia. Sebahagian kata macam tu, dan tu pandangan jumhur ulama. Dan yang tu disebut oleh al-Imam Ibnu Atiyah radhiyallahu taala anhu dalam tafsir beliau. Kata beliau, hadza min mulahit tafsir la min matinihi. Ni antara perkara-perkara yang halus ataupun perkara yang mulah, ni maksudnya yang menarik dalam tafsir sajalah, bukan dikira sebagai ulumut tafsir, bukan dikira ilmu tafsir yang ada qawaidnya. Ini kita mulah tafsir, ataupun dengan bahasa lain sebagai penyedap rasa kepada tafsir. Jadi ulama tengok dengan kiraan tadi. Ada juga dipanggil, cuma tu bukan tafsir lah, tu dipanggil mulah tafsir, ataupun penyedap dalam tafsir, ataupun sebagai ilmu isyarat di dalam tafsir. Nabi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Al-Syadzili mengatakan dikira ikut hari pertama Ramadan kita. Kalau hari pertama Ramadan kita tahun ni hari Ahad, maka diharapkan moga-moga malam 29 adalah malam Lailatul Qadar. Dan kata Sidi Al-Imam Abu Hasan Al-Syadzili, kata beliau, setakat sepanjang beliau mengira macam tu, tak pernah lagi miss lah Lailatul Qadar. Tak pernah lagi beliau terlepas Lailatul Qadar dengan cara kiraan tadi. Jadi nak ambil suruh kita nak suruh buat apa ni, suruh kita sungguh-sungguh lah. Jadi kalau kata semalam Lailatul Qadar, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata apa? Syafi'i kata, kalaulah semalam malam tersebut malam Lailatul Qadar, maka lailuha kanahariha. Malamnya macam siangnya. Siang pun kena lakukan juga ibadah seperti mana waktu malam tadi. Kalau malam semalam 27, hari ni hari 27, hari 27 ni pun kena buat juga amal seperti mana malam semalam. Kalau kita sungguh-sungguh atau tak sempat, tumpu pada siang ni. Moga-moga dapat juga anugerah tersebut, insya-Allah taala. Sekurang-kurangnya orang yang semayang semalam ni solat isyak berjemaah dan dia solat subuh berjemaah, sudah dikira mendapatkan atau dia kira menghidupkan semalam Lailatul Qadar tersebut. Dia hidupkan sepanjang malam, walaupun dia hanya semayang solat isyak dengan subuh jemaah saja. Dan hadis yang lain diriwayat oleh Nabi, disebut oleh Nabi, siapa yang semayang isyak berjemaah dan kemudian menunaikan solat, berazam untuk tunai solat subuh berjemaah, berazam, bukan buat lagi, azam saja. Kok dia musafir ke, keluar malam semalam, kemudian sampai di kampung dah dekat subuh dah, ataupun dia letih dalam musafir, dia tertidur, dia berazam nak solat subuh jemaah, tengok tak boleh, terlepas ke contoh, dah berazam pun dikira dapat juga Lailatul Qadar. Dan kata ulama lagi, macam mana pula bagi orang yang musafir, perempuan yang haid, orang yang nifas, yang sakit dan seumpamanya pada malam tersebut, dah ada habuan dah dekat mereka. Al-Imam Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu, juga seorang mufassir yang besar, menjawab, kata dia, ibrahnya bukan dengan ibadah yang kita lakukan malam tersebut. Ibrahnya adalah bagaimana penerimaan kita dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan dilihat pada sudut berapa rakaat kita buat. Yang dilihat adalah berapa banyak hati kita ni taslim dengan Allah, dan berapa banyak hati kita ni serah dan meletakkan keredaan dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, dan bagaimana sikap kita dengan umat Nabi SAW. Kita baik sangka tak dengan umat Rasulullah. Karena tu pada malam Lailatul Qadar ada 3 kelompok atau 4 kelompok yang tidak diampunkan oleh Allah. Yang pertama apa dia? Mudminul khamr, orang yang sentiasa dengan arak, tak pernah meninggalkan arak, maksudnya penagih arak. Yang kedua, aqun liwalidaih, orang yang menderhakai ibu ayahnya, tak minta ampun dengan Allah, tak minta ampun dengan mak ayah. Yang ketiga, musyahin. Musyahin apa dia ni? Orang yang tengkak teruk. Terlebih kepada bahasa kita kata, pandang rendah kepada seseorang yang lain, dan juga dia suka berpecah belah. Yang ni pun tak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, akilu lahmal khinzir, atau akil lahmil khinzir, pemakan daging babi, pun tidak diampun oleh Allah dan tidak akan diterima doanya pada malam Lailatul Qadar. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada semua tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu kita harap moga-moga dapat sungguh Lailatul Qadar tu. Satu malam samaan dengan 83 tahun 4 bulan.
ibadah. Kita umur tak panjang. Umat Nabi Muhammad, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. 60 ke 70. Jadi 60 70 tu, nah kalau kata dapat 60 70 tu kira muammar dah lah. Kira umur panjang lah kira tu. Nah, kalau kata banyakkan mungkin tak sampai 70. Nah, kalau lebih daripada 70 maksudnya Allah Taala bagi peluang dan juga rezeki kepada hamba tersebut. Tamam. Dah dapat rezeki. Dan kemudian tapi tetap tak boleh menandingi umat dulu. Umat dulu panjang-panjang umur. 83 tahun 4 bulan tu Nabi SAW sebut tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang berperang di jalan Allah saja 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan berperang di jalan Allah. Maksudnya tu berjuang saja. Angkat pedang berperang di jalan Allah 83 tahun. Umur dia berapa tak tahu. Kalau dia mula perang umur 30, maksudnya waktu tu umur dah 100 lebih. Kalau daripada umur 30 sampai umur dah 100 lebih tu berperang saja. Mengangkat pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan katanya tu adalah Sayyidina Sam'un Al-Ghazi radhiyallahu alaihi salam, Nabi Allah Sam'un. Bahasa Inggeris panggil Samson. Sayyidina Sam'un Al-Ghazi radhiyallahu anhu. Katanya dia berperang dengan menggunakan rahang unta. Dia guna rahang unta, tak pakai pedang. Dia kuat, Nabi yang kuat dan gagah. Seorang-seorang dia pergi. Batalion pun kalah kalau lawan dengan dia. Seorang-seorang dia Nabi yang kuat, masya-Allah. Itu bila Nabi dengar cerita tadi, sebahagian riwayat kata Nabi SAW minta kepada Allah, ya Allah, umat aku ni umur tidak panjang, bagilah kepada mereka anugerah seperti mana hamba tersebut. Sebahagian kata para umat Nabi SAW, para sahabat Nabi bila dengar kisah tu takjub. Kata kita tak sampai macam tu. Macam mana kita nak dapat anugerah macam tu? Maka Allah Ta'ala turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Sebut itu. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Itu satu malam tadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Itu bukan senang. Bayang kalau kata umur kita daripada umur 30-an, tiap-tiap Ramadan tunggu Lailatul Qadar. Dan dapat Lailatul Qadar. Salah ni umur 60 contoh. Dah 30 tahun duk dapat Lailatul Qadar. Bayang kalau dah 30 tahun dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dah 83 tahun 4 bulan. Kali dengan 30 tahun. Umur dia tengok 60. Tapi amalannya macam seakan orang yang umurnya 3000 tahun. Macam tu. Kalau malam tu dia wirid saja la ilaha illallah, macam dia wirid 83 tahun. Kalau sembahyang 2 rakaat, macam dia sembahyang 2 rakaat 83 tahun. Tapi yang paling utama apa dia malam tu? Kata ulama, bukan bilangan rakaat tadi. Yang paling utama macam mana hati dia dengan Allah dan umat Nabi SAW. Kalau kita sembahyang saja sampai 20 rakaat, 8 rakaat, 13 rakaat, apa saja rakaat pun, kita sembahyang tahajud dan sebagainya, tapi dalam hati ni umat Nabi Muhammad ni lekeh. Semua orang lekeh, dia yang paling hebat. Malam ni Lailatul Qadar, esok orang ni tak dapat, aku tak mau gerak, mampu pergi kat depa. Esok boleh habaq ke orang kata aku dapat Lailatul Qadar. Tak ada apa. Boleh Kalau tu tak ada apa. Sungguh. Sebab tu al-ibrah tadi dengan apa? Dengan hati dia dengan Allah. Kalaupun malam tu dia tidur, hak tidur lebih baik daripada hak qaim yang bangun, tapi dalam hati dia takabur. Jadi ni bagi kegembiraan baiklah hak tidur malam ni. Alhamdulillah, malam saya tidur tapi hati saya memang tawaduk. Saya tidur dengan penuh tawaduk. Bolehlah. Jadi rahmat Allah Ta'ala ni luah. Rahmat Allah Ta'ala luah. Bukan hanya tumpu kepada orang tertentu sahaja. Tamam? Tapi baginda Rasul SAW menunjukkan kepada kita dengan contoh tauladan yang luar biasa. Walaupun malam Lailatul Qadar 1000 bulan dan Nabi SAW dah confirm syurga Allah Ta'ala dan dah memang tak ada lagi tempat lain bagi Rasulullah. Tapi tetap Nabi bersungguh-sungguh pada malam tersebut. Syadda mi'zarah. Jadda, dan Nabi bersungguh-sungguh dalam 10 malam terakhir beriktikaf. Syadda mi'zarah, dan juga mengikat kain pelekat Nabi SAW daripada
dengan kinayah, maksudnya tidak mendekati isteri-isteri Nabi SAW pada malam tersebut, hanya semata-mata menumpukan pada ibadah pada malam tersebut. Ni apa ni? Yang sebaik-baik ikutan adalah baginda Rasul SAW. InsyaAllah tahun depan masjid kita siap dah. Boleh dah iktikaf sini nanti insyaAllah. Saya pun tidur dalam masjid ni nanti. 10 malam terakhir. Bakat main tidur sini. Laki lah, orang perempuan buat macam mana, balik duduk rumah lah. Orang perempuan duduk di rumah lah. Kalau ada tempat tidur tu kita tengok lain lah, macam mana kan? Orang laki boleh tidur sini nanti insyaAllah. Kami, guru-guru kami, Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, sepanjang Ramadan, kalau kata 10 malam terakhir dia akan cuti. Dia akan terus cuti. Syekh ada apa ni, dia punya klinik. Syekh pakar bedah, dia ada klinik dia sendiri. Klinik dia akan cuti 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk dia iktikaf dalam masjid beliau. Dia masjid dia bawah rumah dia. Kami duduk mengaji bawah rumah dia lah. Jadi Syekh Yusri Hafizahullah akan tidur sendiri di masjid tu. Dia pun tidur sekali dengan kami. Tak dengan beg dia. Bawa turun ni pada atas. Dia tak naik dah atas rumah 10 hari tu. 10 hari tu tak naik dah atas rumah. Atas rumah dia duduk atas rumah dia. Rumah dia naik atas ya. Sebab orang Arab Mesir ni dia tingkat-tingkat tu, kadang tingkat yang bawah sekali tu buat masjid. Walaupun khilaf lah mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i tak setujulah dengan pandangan tersebut. Walaupun guru kami ni mazhab Syafi'i, bila guna dengan pandangan mazhab lain untuk buat masjid di bawah rumah. Jadi kalau kita di sini tak boleh buat itu. Tapi Pak Lancam buat pula. Kata orang bahagian bawah rumah ni aku buat masjid, atas aku buat tempat tidur, dia kata. Guna mazhab Hanafi. Orang tu, woi, Pak Lang guna mazhab Hanafi. Kalau ke tempat kita, tak boleh lah. Kalau ke rumah saya kan, tingkat 1 buat ni, tingkat 2 buat martabah, tak boleh itu. Elok guna ni lah. Sebab tu masjid kita ada tempat khusus lah. Boleh. Tapi orang perempuan boleh buat masjid dalam rumah dia. Boleh. Perempuan boleh buat tempat untuk dia nak semayang khusus bagi dia. Tapi syarat dia, dalam mazhab kita Syafi'i sendiri boleh buat satu ruang dalam rumah kita tu. Kemudian niatkan tempat tu jadi masjid. Macam mana nak niat bagi masjid, tak mau bagi jadi masalah lagi. Beli kapet. Kapet tu paku dekat situ. Syarat mesti paku. Mesti skru kat tempat tu. Skru kapet tu dalam satu kawasan tu, niat kawasan tu jadi masjid. Dia akan jadi masjid. Jadi kita boleh niat iktikaf dalam tu. Niat iktikaf dalam tu boleh. Kemudian temuan jangan waktu haid masuk lah, tak boleh. Jadi tiap-tiap hari boleh iktikaf dalam rumah kita. Tapi kena pesan anak-anak. Kata kalau haid, kotak-kotak tak boleh buat dalam tu, kerana hukum dia hukum masjid. Tamam. Baik, masjid tu masjid mana? Kapet tu. Niat kapet tu. Niat kapet tu masjid. Jadi lepas ni boleh, kalau kata kotak ke apa ke, buka skru balik, bawa keluar kapet tu. Tamam. Bawa keluar kapet tu. Jadi kapet tu lah masjid. Hak ni hukum dalam kitab fiqh, teka-teki fiqh disebut ada masjid yang boleh bawa ke belakang. Boleh bawa ke belakang kita. Masjid yang boleh ditanggung, bawa ke mana-mana. Ada. Apa dia? Kapet tu. Kapet tu. Kapet yang diniatkan masjid dulu ni, kapet ni dipanggil masjid yang dipanggil boleh ubah. Masjid ni kita tak kat sini menjadi masjid, tak kat sini pun jadi masjid. Jadi masjid sebab apa? Sebab kita dah niatkan dia jadi masjid pada permulaan dulu. Iaitu pada mula kita skru tu, niat jadi masjid dalam kawasan rumah kita. Ni masjid untuk musalla, dipanggil musalla kepada wanita. Baik orang lelaki boleh main dalam tu? Boleh ya? Boleh juga. Boleh, dalam masalah. Tapi janganlah buat tu saja, masjid tak pi, tak idea lah. Ni untuk orang perempuan lah. Khususnya lagi untuk orang perempuan, kalau kata dia nak pergi masjid tak boleh, jadi dia boleh iktikaf juga dalam masjid tadi. Tapi kena jaga adab-adab masjid. Tamam. Baik, patah balik kepada ayat kita. Dia ingat nak baca 2 ayat ni, fatalaqa adamu min rabbih. Tengok sampai walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ni bila nak khatam Quran ni macam ni. Ni kita dah 2 tahun dah ni. Dah 2 tahun dah. Kat 2 tahun dah. Baru ayat 36 Baqarah. Bila nak habis? Tak usah tanya bila nak habis. Mengaji ni jangan tanya bila nak habis. Kawan-kawan kita pernah lalu ayat ni pun alhamdulillah dah. Sebab tu kita baca tadi patah balik. Bila mana Nabi Adam turun,
Dia sebut kata apa? Walakum fil ardi mustaqarrun. Nabi Adam turun di mana? Waqa'a Adamu bi ardil Hind. Nabi Adam turun di negeri India. Wa waqa'at Hawwa'u bi Jeddah. Sayyidatina Hawwa turun di Jeddah. Wa bainahuma sab'u mi'ati farsaqin. Antara India dengan Jeddah jauh dia lebih kurang 700 farsakh. Tu kata depa berjalan cari balik. Nak jumpa, akhirnya jumpa di padang Arafah. Tu. Kata Jabal Rahmah tu jumpa balik. Tu pakat duk tulis nama atas tu semua. Kan ada tiang atas tu, Jabal Rahmah tu. Pakat tulis nama fulan dengan fulan. Hak tak nikah lagi pergi tulis nama dia punya tunang dia. Moga-moga dapat bersatu. Yang tu. Jabatan ni syirik ni tak benar. Tak syirik lah. Syirik cepat sangat. Kita cepat sangat syirik dengan orang. Takat tulis nama je pun. Dia tulis nama, lepas tu dia doa kat Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah kami bersatu. Tapi tulis nama tu kita tak setuju tu. Tulis nama tak setuju kan kata tulis nama tu jadi syirik. Ada syirik apa? Cuma, jangan nak tulis. Dia yang kata, maksudnya ustaz bagi tulis. Dia buat lazim kat kita pula dah. Dah bila kata tak syirik, maksudnya kita bagi tulis. Dah kita kata ustaz nak tulis. Sebab apa? Dia mengotorkan tempat tu. Ni pergi naik atas bukit mana, tengok ada nama dia kat batu. Garu conteng habis semua. Lagi sekarang lagi pergi duk ketuk pula. Dia buat ukiran. Dia pandai mungkir. Dia bawa sekali dengan alat-alat ukiran dia. Dia ukir batu tu pula. Buh nama dia love pula kat situ. Kacau. Baik syirik tak syirik? Syirik kot mana? Dia bukan berharap dengan batu tu. Dia minta kat siapa waktu dia tulis tu? Kita kata dia pergi ke Mekah, pergi ke haji. Husnuzan lah dengan umat Nabi Muhammad. Jangan minta kat batu tu. Minta kat Allah. Baik kalau minta kat Allah jadi syirik ke apa? Tak syirik minta kat Allah jadi syirik. Boleh faham? Tak ada apa. Cuma jangan duk tulis. Ni naik ke atas, tengok duk apa ni, ayat terjun mana-mana pun ada nama dia. Dekat padang Arafah pun ada nama dia juga. Habis orang kata nikah dengan orang lain. Lagi kacau. Nikah dengan orang lain. Tok laki dia pergi tengok, dulu dengan orang lain. Sebab ni nama orang lain ni. Dia kata nama bukan seorang. Nama pun banyak. Mungkin nama sama. Boleh jadi. Tak syirik. Cuma jangan buat macam tu. Hak tu macam kita kata. Jadi jangan duk syirik tempat sangat. Ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang ada juga. Pergi tengok, tanya. Orang tanya, ni ustaz macam mana ni? Duk tulis semua atas batu ni. Sampai hitam batu tu setengah. Hak atas yang dia tulis. Batu-batu dia putih atas. Nak naik tak boleh. Tulis kat bawah. Penuh nama-nama orang tu. Tindan sampai atas bini orang pun ada. Lepas tu teluf kat bini orang. Lagi dia dapat bini kawan tu. Macam tu kah? Tak. Jadi kalau tulis tu dia dengan harapan moga-moga tafaul hasan. Kata dia Sayyidina Adam jumpa dengan Sayyidatina Hawwa di Jabal Rahmah. Kata dia moga-moga dengan tafaul tadi, optimis. Dapatlah juga dia macam tu nanti. Moga-moga. Nampak? Tu tak kira kat ni lagi, kat Kaabah lagi. Kalau tiang kain Kaabah, betul kain Kaabah depa selak naik ke atas. Kalau tidak jenuh kerak. Kain Kaabah sampai ke bawah, dia bawa gunting siap dah. Kerak kain Kaabah. Perak kerak. Sambil-sambil duk ni duk teriak. Kerak. Kerak kain Kaabah, ikat pula. Ya Allah, ikatlah aku dengan dia. Peruk ikat. Ikatlah aku dengan dia lagi. Perak 2 kali ikat. Ikat lagi aku dengan dia. Niat dengan kawan tu. Kalau itu koyak rabak Kaabah habis. Sebab tu Kaabah kalau kata tengah haji je, dia akan selak naik ke atas. Kaabah kata kena selak naik ke atas, aku tidak habis pakaian aku ni. Pakai koyak rabak habis. Syirik ke? Tak syirik ke? Syirik kok mana? Dia bukan niat dengan Kaabah tu. Dia bukan minta dengan lain daripada Allah. Dia minta dengan Allah. Dia kata, ya Allah, bagilah kami bersatu. Ikat satu. Yang minta dengan apa tu? Dengan Allah. Cuma cara tu tak kena. Cara tu tak kena sebab apa? Sebab tu harta wakaf orang. Tapi kerak buat apa? Orang wakaf dekat Kaabah. Dia pergi kerak ikut dan. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Hak tu maksudnya. Baik. Jadi turun di Jeddah. Jarak antara India ke Jeddah 700 farsakh. 700 farsakh. Ni farsakh kiraan lama lah. Satu farsakh berapa kilo? Tak ingat saya apa. Berapa kilo Wildan?
Wildan. Oh, tak sedap tu. Kita tengok kawan dah ni. Wildan. Allah Akbar. Oh, tu dia. Kena mati ya. Hang ni Wildan. Mana kan pergi baling. Masalah dia bukan dia bawa kereta pun. Wildan, sudah kembali ke muka bumi? Dia duduk depan sekali. Wildan. Nak buat macam mana orang mengaji gitulah. Cik. Oleh. Maklum kata oleh kak. Tidur lagi lah dia. Faja'a Adamu fi talabiha hatta ata jam'an. Maka Nabi Adam datang mencari Sayyidatina Hawa sampailah mereka bertemu kembali. Jadi apa ni Ustaz dia ada sebut ni fazdalafat ilaihi Adam. Izdalafat sana. Izdalafat makna dia apa dia? Tu dia. Izdalafat ilaihi Hawa. Maka bila mana mereka berjalan pergi jumpa di mana? Izdalafat ay qarraba ilaihi, mendekat diri. Sayyidina Hawa lari mendekat diri dengan Sayyidina Adam waktu tu. Waktu ketika di mana? Izdalafat, digunakan izdalafat dengan makna qarrabat. Dengan makna qarrabat maka dinamakan tempat tadi Muzdalifah. Muzdalifah tempat apa? Tempat mendekat. Tempat mendekat. Betul kalau kita pergi Muzdalifah. Kenapa Muzdalifah nama Muzdalifah? Tu. Muzdalifah kenapa nama Muzdalifah? Karena di Muzdalifah itulah izdalafat ilaihi Hawa. Dan Hawa mendekat diri kepada Sayyidina Adam pada ketika itu di Muzdalifah. Wajtama'a bi jam'in. Dan mereka bertemu kedua-duanya di mana? Di Muzdalifah. Dan berapa benda yang turun? Tu disebut dalam Quran pada Allah kata apa? Ihbitu. Ihbitu. Wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah, sebahagian kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Siapa yang jadi musuh? Anak-anak Adam dengan Sayyidina, dengan iblis dan juga dengan ular. Yang sebut itu ular sekali. Ular pun terlibat juga dengan kes ni. Kes turun ni ular pun terlibat sekali. Maka ular pun diturunkan juga. Sayyidina Adam turun di India, Sayyidatina Hawa turun di Jeddah, ular turun di Sajistan. Negeri Sajistan. Dan disebut dalam kitab ni paling banyak dalam negeri bumi Allah Ta'ala ni yang paling banyak ular di Sajistan. Dia kata laulal arbat ta'kuluha wa tufni kathiran minha la ukhliyat Sajistanu min ajlil hayya. Kalaulah arbat tidak makan. Arbat ni binatang apa ni? Ada kaum ni kot, no? Al-arbat dipanggil. Al-arbat. Apa makna arbat ni? Al-arbat ada sejenis kaum ni, kalau tak silap ni. Puak ni makan ulat. Iaitu kaum ni dia ni makan ulat. Kalau tak kerana kaum ni makan ulat, ulat penuh Sajistan. Orang tak akan duduk Sajistan. Tapi kaum ni makan ulat. Mereka kumpul ulat makan. Maka menyebabkan ulat makin kurang di Sajistan. Sebab tu dia kata kalau tak kerana mereka la ukhliyat Sajistanu min ajlil hayat. Maka Sajistan takkan ada orang duduk kerana ulat banyak sungguh di situ. Keluarga ulat banyak di situ. Tamam? Dan kemudian iblis diturunkan di mana? Iblis diturunkan di Saddi Ya'juj wa Ma'juj. Tempat terhalangnya Ya'juj dan Ma'juj, iblis turun kat situ. Tamam? Dan Sayyidina Adam alaihi salam dibalakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerja menanam, cari kerja dan seumpamanya. Manakala Sayyidatina Hawa pula dibalakan oleh Allah dengan turunnya haid, mengandung dan juga beranak dan seumpamanya. Dan wa nuqsanul aqli. Ditetapkan pula kepada orang perempuan dengan kurangnya sedikit akal. Dan juga
dijadikan qawaimul hayyah fi jawfiha. Dia punya belakang badan dia tu, dia punya bonggol itu dimasukkan dalam perut dia. Allahu alam macam mana bentuk dia. Tamam. Dan dijadikan makanan utama dia adalah tanah, dan dijadikan iblis dengan akbah surah wa afdahu halah, dengan seburuk-buruk keadaan. Lepas tu iblis katanya setelah mana ingkar dengan perintah Allah, ditukarkan dia menjadi kepalanya seperti kepala kera, badannya seperti babi. Yang sebelumnya badannya dengan keindahan dan juga dengan sayap yang berterbangan dalam syurga, kemudian Allah Ta'ala tukarkan rupa dia kepada rupa yang akbah surah. Kepala kera, badan babi. Dan diceritakan bahawa Hayyah Ula' ni adalah khadim kepada Nabi Adam AS. Jadi tukang pembantu Nabi Adam dalam syurga, tapi dia khianat kepada Nabi Adam AS. Maka dizahirkan permusuhan dia dengan Sayyidina Adam AS. Sebab tu dikatakan kepada ular, anta adu bani Adam wahum a'da'uk. Mereka adalah musuhmu, dan anak-anak Adam tu adalah musuhmu, dan mereka juga menjadikan kamu sebagai musuh. Jadi kerana tu ular dengan kita ni, dia tak duduk sekali sebenarnya. Tak duduk sekali. Lepas tu jangan duduk belah ular. Ini benda-benda yang dipanggil mu'ziyat, dan juga perkara yang tidak boleh kita belah. Sama ada beracun ataupun tak beracun, tidak boleh belah. Tak boleh belah tu dengan makna kena dielakkan daripada belah. Sama. Baik. InsyaAllah minggu depan kita akan syarahkan kataan Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin, dan juga fataba alaihi. Maka apa kalimah yang disebutkan oleh Sayyidina Adam AS, doa beliau bagaimana? Minggu depan insya-Allah taala kita akan tafsirkan dan juga bacakan daripada tafsiran para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in, insya-Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sambung kepada kitab seterusnya, kitab Hidayatu Al-Azkiya, Tanbihul Alibba, syarah kepada Hidayatil Azkiya. Sampai mana dah alif? Berapa? Baik, 58. قال المصنف الشارح رحمه الله قال الشارح itu saya kan, rahimahullah mati dah pula. قال المصنف حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. صبرا على كل الأذى لا يغلب في ظنه عصيانه بمحافل. Pada bait yang ke-58. Serta mampu menanggung kesabaran di atas segala kejahatan manusia, serta mempunyai sangkaan yang kuat bahawa di dalam majlis itu tidak ada perkara-perkara maksiat dilakukan. Ni orang panggil apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang syarat-syarat untuk kita mukhalatah, bercampur dengan orang. Dia pada bab wasiat ke-8 uzlah. Wasiat ke-8 uzlah pada bait 56, 57 dan 58. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim. Wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil 'urfi yaqdiru ya'mura wa 'anil manakiri qad naha mutahammila. Sabran 'ala kulli al-adha la yaghlibu fi dhannihi 'isyanuhu bimahafila. Wildan. Tengok kitab tu. Jadi ni suruh kita bergaul dengan orang. Sebab tu kata Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, faedah kita bermukhalatah, bercampur gaul dengan orang ni ada 7. Yang pertama, at-ta'lim wa ta'allum. Boleh belajar dan boleh mengajar. Wa huma afdalul ibadat. Dan ni yang sebaik-baik ibadat. Dan ni tidak akan berlaku melainkan mukhalatah. Tak akan berlaku melainkan kena bercampur dengan orang. Kalau tak bercampur, macam mana nak mengaji? Dia kena bercampur dengan guru. Murid kena campur dengan guru, guru kena campur dengan anak murid, baru boleh mengaji. Maka ni sebaik-baik ibadat. Ni faedah pertama bagi mukhalatah, kalau bercampur dengan orang.
Yang kedua, an-naf'u lin-nasi bimalihi aw badanihi. Yang ini memberi manfaat kepada orang dengan harta dan juga badannya. Nampak? Walintifa'u bin-nasi bil kasbi wal muamalah. Dan dia mengambil manfaat pula dengan manusia yang lain dengan kasbi wal muamalah. Boleh kerja, cari makan dengan orang. Ini berhubung dengan orang lain. Tamam? Tu yang kedua. Yang ketiga, ta'dibu bi an yurawwida ghairahu wa huwa halu syaikh sufiyah. Yakni mengajarkan ta'dib. Yakni mengajarkan adab. Yakni halnya guru-guru sufi. Wa ta'addub bi an yartada bi muqasatin nasi wa bil mujahadati fi tahammuli adahum kasran lin nafsi wa qahran lisyahawat. Dan ta'addub, iaitu dia mengadapkan dirinya untuk menyiapkan dirinya bagi bersedia dengan segala keburukan yang dilakukan atas orang kepadanya, bermujahadah dengan segala keburukan, memutuskan nafsunya dan melawan dengan syahwatnya. Jadi tu faedah ketiga. Kalau tak campak dengan orang, macam mana kita nak boleh tahan lidah kita daripada kata ke orang? Itu termasuk ta'addub. Kita menjaga diri kita daripada kata ke orang. Yang keempat, faedah kita duduk dengan orang, al-isti'nas wal inas. Kita boleh berjinak-jinak dengan orang. Iaitu apa dia? Wa hadza mustahabbun fima idza kana li amri din kal unsi bil masyayikh al mulazimina simmat at-taqwa. Jadi kalau kata contoh kita berjinak-jinak ataupun berbaik-baik dengan orang-orang ahli tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah seperti para guru, para masyayikh, para ulama, yang tu. Yang kelima, nailus sawabi bihuduril janaizi wa iyadatil marda wa huduril idain. Mendapatkan pahala dengan hadir menghadiri jenazah, melawat orang sakit dan juga menghadiri idain, 2 hari raya. Wa amma hudurul jum'ah fala budda minhu, kalau hadir Jumaat wajib. Wa hudurul jamaah fi sairis salawat la rukhsata fi tarkihi aidan illa liqawfi dararin yuqawimu ma yafutu min fadilatil jamaah wa yazidu alaihi. Dan juga menghadiri jamaah bagi salat 5 waktu, ia tidak ada rukhsah bagi meninggalkannya melainkan kalau ada mudarat yang menimpa dirinya sahaja. Wildan. Oh Wildan. Pi basuh muka Wildan ni. Teruk dah ni. Pi basuh muka. Dia kalau zakat sekali tak apa lagi. Ni dah 3 kali lah. Pi basuh muka. Ngantuk nak buat macam mana kan. Malam tahajud ni berapa ratus rakaat malam. Qiyamul lail. Yang keenam at-tawadhu'. Keenam kena tawadhu'. Fa innahu min afdalil maqamat. Ini sebaik-baik setinggi-tinggi maqam, wala yaqdiru alaihi fil wahdah. Jadi tak mampu kalau duduk seorang-seorang. Untuk kita nak tawadhu' macam mana kalau seorang-seorang? Tawadhu' ni mesti dengan ada orang. Nak ada seorang lagi dengan kita, kita tawadhu'. Tawadhu' bukan dengan rendah diri dengan badan kita direndahkan. Tak. Itu bukan tawadhu'. Tawadhu' bukan rendah kepala macam tu. Tak. Tawadhu' ni dalam hati. Tawadhu' dalam hati. Wala yaqdiru alaihi fil wahdah wa qad yakunu al-kibru sababan fi ikhtiyari al-uzlah. Dan kadang-kadang mungkin disebabkan kerana takabbur lah menyebabkan dia memilih untuk uzlah, duduk bersendirian. Tamam? Minggu lepas kita dah sebut beza uzlah dengan khulwah. Khulwat dia lebih khusus kerana dia disuruh oleh guru. Manakala uzlah lebih umum. Kita duduk dalam rumah seorang-seorang elak daripada fitnah, punikan uzlah wala tak dapat izin daripada guru pun. Duduk dalam rumah kita. Pergi kerja, balik kerja duduk di rumah dengan isteri dan anak-anak kita, melazimi dengan zikir, dengan salawat, dengan amal ibadah, tidak bercampur dengan orang melainkan pada waktu tertentu saja. Itu punikan uzlah juga. Tapi kalau khulwah dia ada waktu dia. Dia ada 40 hari, ada 3 hari, ada 7 hari, ada makan apa yang boleh makan dalam uzlah, dalam khulwah, apa yang tak boleh makan. Dia ada dia punya orang panggil apa, syarat-syarat dan juga adab-adab dia yang kena dia ikuti, yang diletakkan oleh gurunya. Berapa wirid yang dia kena lakukan, berapa banyak zikir yang dia kena habiskan untuk menyelesaikan uzlah dia tadi. Tu. Ada yang kena baca la ilaha illallah 100,000 kali dalam masa seminggu. Dia kena duduk dalam uzlah, dalam khulwah dia tu.
Kita di zawiyah ni ada bilik khulwat nanti. Ada bilik-bilik khulwat. Tepi dinding ni. Ada 8 bilik. Nanti tengoklah nanti macam mana bentuk dia tu. Bila dia takkan tinggal jemaah lah. Sebab dalam masjid. Dia ada bilik untuk seorang yang duduk dalam bilik tu. Dia macam dinding, ada dinding, tepi tingkap. Dan boleh duduk di tempat tu. Menghadap kiblat. Dia boleh tidur dalam tu, tapi seorang-seorang dia lah. Beda cukup untuk seorang je. Untuk beda dia nak baring tidur dalam tu, yang kemudian bangkit balik buat ibadah. Itu ya. Lepas tu dalam khulwah kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, katanya kadang ada sebahagian khulwah yang diatur oleh para guru kepada para muridnya, dipanggil al-arba'iniyin, 40 hari. 40 hari ni makan apa? Ada yang guru-guru syaratkan tak boleh makan makanan berdarah. Makanan berdarah tak boleh makan. Jadi makan sayur, makan jenis-jenis tu ya. Hak makanan berdarah tak boleh. Ikan tak boleh, daging tak boleh, ayam tak boleh kerana berdarah. Boleh makan sayur. Ada satu lagi apa ni, sebahagian tariqah yang letakkan syarat, bukan zakat tak berdarah, tak boleh masak dengan api. Ada tak boleh masak dengan api pun. Jadi benda apa tak boleh masak dengan api? Nasi tak boleh. Masak dengan api. Sayur buat sup ke, buat gulai ke, tak boleh. Kena masak dengan api. Dia makan apa? Makan kacang kan? Kacang dengan kurma. Letak dia panggil yamish. Yamish ni apa dia? Satu bekah tu macam kita pergi ke Mekah. Tak payah pergi Mekah, di Istanbul apa ada. Nah, kedai-kedai dengar tu dia bekah tu dalam tu ada buah tin, ada buah kurma, ada apricot, ada apa semua tu bekah tu buka hari raya. Orang balik haji. Beli hak tu tak dalam bekah. Makan hak tu je. Tak dalam bekah tempat duduk dia tu. Pepak lah hak tu, kalau lapar je makan apricot. Minum air. Hak tu yang kadang-kadang ada di kalangan ashabus suluk ni, yang mereka tak akan masuk tandah selama 40 hari. Nak berak tak boleh, tak tahu nak berak apa. Tak ada apa dalam perut. Ada kacang terdik ya. Lepas tu kaju ada ni. Kacang gajuh ni. Buah jaguih. Orang Kedah panggil jaguih. Orang Kuala Lumpur panggil gajus. Orang Arab panggil kaju. Boleh dah bahasa Arab satu. Pergi Mekah nanti aizin kaju. Aizin tu binatang pula dah. Aizin tu saya nak. Dia tahu orang Mesir pula dia kata. Kaju apa dia? Buah gajus bahasa Arab. Kaju. Makan hak tu ya. Yamish dipanggil. Yamish ni tu campuran tu semua. Selama 40 hari 40 malam. Makan hak tu saja. Atau ada yang tak masuk jamban. Dan insya-Allah keluar daripada tu, kalau kita dengan bimbingan guru, tak boleh masuk seorang-seorang tu. Tu tak boleh duk buat seorang-seorang, dia rasa saja nak buat baca buku, lepas tu dia nak buat seorang-seorang. Tak boleh. Dia duk baca la ilaha illallah tak sampai 1,000 kali dia rasa panas. Lepas tu dia terus juga. Ni bahaya. Kena ada guru. Sebab kemungkinan tak sesuai bagi dia, dan kemudian guru akan bagi balik pelembut dia. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, kata sahabat saya Ustaz Faiz Fatih, dia kata dia ada ubat dia. Ubat dia ada zikir lain pula yang dia kena baca dalam tempoh tertentu dengan bilangan tertentu untuk mengurangkan kepanasan tadi. Sebab wirid ni panas. Dah badan penuh dengan keladak. Nak kena cuci balik. Cawan dah dia punya orang panggil apa, kotoran tu penuh. Nak kena cuci dengan la ilaha illallah tadi ini dengan cucian yang kasar dan juga kerah. Menyebabkan kadang-kadang jadi orang panggil apa, jadi agak terkesan sedikit sebelum cuci tadi ni. Dia calak tu yang maklum faham kan. Pernah masuk suluk apa? Dia. Cik faham ni. Yang tu apa ni? Ada suluk sebahagian tempat dia buat suluk dalail. Suluk dalailul khairat. Suluk dalailul khairat ni baca dalailul khairat sehari 12 kali khatam. 12 kali khatam dalailul khairat. InsyaAllah saya nak bincang dulu dengan para guru. Mungkin di sini akan buat suluk dalail. Dan insya-Allah selawat dia tak akan panah. Itu kelebihan selawat. Selawat ni lebih dari yang tu. Dia tak panah. Kalau wirid la ilaha illallah, dia akan ada orang yang akan jadi panah. Dia suruh buat pelik lah. Tak kira Wahabi duk masuk duk kata, apa ni orang la ilaha illallah jadi panah lah. Hang kan ahli wirid pun. Hang la ilaha illallah tahlil pun bid'ah. Lepas tu nak komplain orang. Lepas tu mereka marah kalau wirid banyak-banyak. Mereka bahas lama dah ni. Masalah bahas wirid banyak-banyak ni bid'ah.
Dia kata Nabi tak pernah buat apa semua sekali. Ni puak ni kita tak boleh layan. Layan letih kita. Kalau tidak, buang masa. Jadi apa ni, masyayikh tarik dan juga para ulama sebutkan benda ni dah memang berlaku dan juga sungguh benda tadi tajribah berlaku. Maka perlu kepada bimbingan guru. Kalau tidak nanti jadi seorang-seorang itu duduk berjalan kot pedu ni, baju tak pakai duduk jalan. Teguk orang tu, teguk orang ni. Jadi kot tu. Jadi isim. Atau kalau kata Dalailul Khairat, ada suluk dia, sehari kena khatam ni Syekh Ubaid radhiyallahu anhu, ulama besar daripada daripada Syria. Beliau yang melaksanakan suluk dalail. Dia buat suluk dalail di Masjid Nabawi 6 bulan. Tak keluar daripada Masjid Nabawi 6 bulan. Dan baca setiap hari 12 kali khatam Dalailul Khairat. Tamam. Kata Syekh Ubaid, kalau masuk suluk dalail ni 45 hari ke 75 hari. 45 hari saja dah cukup dah untuk dia keluar tapak kaki dia ada berada di atas tapak kakinya para wali. Keluar jadi tok wali dah insya-Allah. Itu dia. Habis jangan duk niat kat tu lah. Masuk suluk bukan kerana nak jadi tok wali. Kalau masuk suluk kerana nak jadi tok wali, maknanya dia dah masuk dengan keadaan tak betul. Dan niat dia tak kena pada waktu tersebut. Kerana kita masuk suluk untuk salik ilallah, nak menuju kepada Allah. Bila nak jadi wali, maknanya niat dia dah berpaling pada waktu tu kerana dia nak keramat, dia nak sekian-sekian. Dia nak ucapan dia keluar perkataan tadi jadi benda hak dia sebut, ataupun dia tahu ilmu-ilmu yang di luar daripada mata panca indera orang yang boleh melihat. Jadi benda ni berlaku. Dan dia akan masuk ke alam syahadah, dipanggil alamul mulk dipanggil. Dan kadang orang ni masuk dalam suluk, sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, saya masuk hari pertama dalam suluk, saya dapat mengetahui 124,000 jenis ilmu. Hari pertama suluk. Tu dia. 124,000 jenis ilmu saya tahu dalam kepala saya masuk pada waktu tersebut. Tu dia. Ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu geografi, astronomi, semua dia tahu habis. Waktu tu. Dan ada di kalangan awliya Allah Ta'ala yang diberi pembukaan oleh Allah dalam suluk tersebut dengan sebahagian ilmu ahli dunia. Dia bukan ahli fizik, tapi dia tahu ilmunya ahli fizik. Dia boleh tahu Einstein punya pemikiran. Dan keluar sama dia punya kod ataupun formula Einstein tu pun ada dalam kepala dia. Dan dia boleh selesaikan isu tadi. Kenapa? Kerana masuk suluk. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Kerana tu masih lagi dalam alamul mulk. Dia panggil alamul syahadah. Dan benda tadi mustahil tak berlaku kepada orang lain yang lain daripada agama Islam. Boleh jadi berlaku. Boleh berlaku juga. Sebab tu jangan tertipu pada waktu ketika masuk suluk. Kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah dalam kitabnya Tariq Ilallah, jangan tertipu. Kalau tengah duduk suluk, tiba-tiba dia dapat tahu ilmu-ilmu yang diketahui oleh para doktor. Contohnya, dia dapat ubat. Dia masuk, rupanya ubat bagi penyakit ni sekian. Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu tersebut. Dan ada yang dapat ilmu tadi, diingat ilmu tadi sampai ke sudah. Ada yang dapat dalam masa 1 detik aja. Dia dapat ilmu tu betul dia lupa. Tengok lagi 5 tahun, tengok ada doktor keluarkan kajian, macam hak dia dapat pada masa suluk dulu. Baru dia kata, saya pernah dapat dah dulu, tapi saya lupa. Ada yang sebut macam tu. Saya dapat dah dulu masa suluk dulu, tapi saya lupa. Jadi maknanya apa dia? Ilmu yang dia dapat tadi, doktor masuk dalam makmal pun boleh dapat. Tapi mungkin lama sikit lah, dia dapat cepat. Jadi apa beza dia dengan doktor? Tak ada beza apa. Jadi sebab tu jangan tertipu. Ada orang dia terberhenti setakat tu. Masuk suluk dapat ilmu tu, dia kata dia jadi tok wali dah. Dia keluar lepas tu dia cerita ke orang. Ilmu tu, ilmu ni, apa semua. Padahal dia sebenarnya baru di alamul mulk, baru di alam syahadah. Alam syahadah ni alam yang duduk depan mata kita ni. Cuma kita tak nampak sebab dia duduk balik. Ni bukan mengikut ayah pin. Alam di balik mata. Alam bazrah. Bukan dia tu. Tu pening. Dan boleh jadi tak mereka ni dapat tu? Boleh jadi. Ada waktu ni lah dia nampak iblis. Dia kata ni malaikat. Baik, iblis nampak pada waktu tu. Iblis masih di alam syahadah. Cuma kita tak nampak dia. Boleh. Dia ingat tu malaikat. Padahal malaikat di alam malakut. Bukan di alamul mulk. Malaikat di alam malakut kata ulama. Ni alam illiyin.
Nak naik ke alam malakut tu, dia ada pula peringkat dia, kata Maulana Syekh Ali. Dan para awliya, para wali, para sufi, mereka tak akan terhenti dengan benda tadi. Mereka tak wukuf pada benda tu. Lepas tu, kaedah mereka guna apa dia? Kaedah sufi ni apa dia? Al-multafitu la yasil. Orang yang berpaling tak akan sampai. Kalau dia duduk suluk, tengok-tengok dapat ilmu tu, dia sampai dia berhenti kat tu. Dia kata, Alhamdulillah saya jadi Tok Wali dah. Keluar-keluar jadi takabur dengan guru dia sendiri. Tok guru dia tak dapat macam dia dapat. Dia keluar-keluar, dia pandang rendah kat tok guru dia. Al-multafitu la yasil. Ni orang ni akan jadi syaitan. Dia tak akan jadi orang yang baik. Faham? Yang tu maksudnya. Lepas tu kena ada bimbingan. Kena ada bimbingan yang baik. Dan kemudian apa ni, sabran ala kulli al-adha la yaghlibu fi dhannihi isyanahu bimahafila, serta mampu menanggung kesabaran. Kita baca di tawaduk. Yang ke-10 apa? Ke-10 dan ke-7 at-tajarub. Dia mesti ada tajribah. Orang yang ni antara kelebihan kita bergabung dengan orang, akan dapat tajarub, tajribah. Fa innaha tustafadu minal mukhalatati lil khalqi wa majari ahwalihim wal aqlul ghaziri al-gharizi laysa kafiyan fi tafahumi masalihid din wad dunya wa innama tufiduha at-tajribah wal mumarasah. Batu akal kita yang Allah Taala jadi ni untuk nak faham dengan masalah dunia dan juga agama ni perlu dengan tajribah. Dia perlu pengalaman. Maksudnya, pengalaman akan berlaku dengan apa? Dengan muqalatatun nas. Tamam? Sebab tu pengalaman contohnya kita orang panggil apa? Tak pandai dalam orang panggil dalam mengajar. Kita nak mengajar tak erti. Macam mana nak dapat pengalaman mengajar tadi? Bersama dengan orang yang telah melalui pengalaman mengajar yang lama. Dia akan cerita pengalaman dia. Kita tak pernah ada anak. Macam mana nak dapat pengalaman jaga anak? Cerita, sembang dengan orang yang ada pengalaman dengan menjaga anak. Maka kita akan dapat pengalaman dia. Dia ambil sikit pengalaman dia waktu tu. Jadi benda ni tak akan dapat melainkan dengan apa? Melainkan dengan tajribah. Dengan bercampur dengan orang. Itu maksud tajribah tadi. Tamam? Lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala. Dan sebahagian lagi para masyayikh sebut, tetapi sebahagian ulama mutaakhir mengatakan bahawa uzlah adalah lebih afdal pada zaman ini berbanding bercampur gaul dengan manusia. Jadi selepas mana Syekh dah sebut tentang uzlah, kemudian diceritakan pula tentang syarat-syarat ikhtilat, bercampur dengan orang ramai, maka beliau melebihkan uzlah dengan qaid yang telah disebutkan. Itu sebab tu dia kata apa? Dengan syarat tadi. Sebab tu dia tak ikhtilat mesti dengan syarat yang ketat. Nak bercampur dengan orang boleh, tapi syarat dia ketat. Tapi kalau uzlah ni diletakkan dengan umum. Maksudnya uzlah lebih baik dibandingkan dengan bercampur. Kerana bercampur perlu dia ada ikatan dia. Kalau kita nak campur dengan orang, macam mana kita nak campur dengan orang? Benda bab apa kita boleh campur dengan orang? Bab mana yang kita tak perlu campur dengan orang? Dia ada qaid-qaid dia ataupun dia punya had-had yang kita kena diletakkan oleh para ulama. Sebab tu kata Syekh, lakin yaqulul ba'du min mutaakhiril fudala'i uzlatu zazzamani mufaddala. Tetapi sebahagian ulama mutaakhir mengatakan bahawa uzlah adalah lebih afdal pada zaman ini berbanding bercampur gaul dengan manusia. Itu kata beliau. Kenapa? Kerana zaman ini tidak selamat daripada maksiat. Ataupun tempat-tempat haflah, tempat-tempat keramaian tak terselamat daripada maksiat. Tamam. Dan itu disebut, dia kata Kasyaikh Syamsuddin Al-Kirmani fa innahu qala al-mukhtaru fi ahdina tafdilul in'izal, kata beliau. Kata Imam Syamsuddin Al-Kirmani, yang terpilih di sisi kami pada zaman kami ini adalah melebihkan al-in'izal, iaitu beruzlah. Linuduri khuluwil mahafili 'anil ma'asi. Karena kata beliau, sangat majlis-majlis yang ada sangat kurang majlis tadi daripada maksiat. Maksudnya banyak majlis, kebanyakannya akan ada maksiat di dalam majlis tersebut. Faham? Batu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imamul Ghazali radhiyallahu anhu sendiri mu'tazilan 11 sanatan. Beliau sendiri mu'tazilan. Mu'tazilah maksudnya bukan jadi mu'tazilah. Mu'tazilan ni maksudnya beruzlah selama 11 tahun. 11 tahun uzlah.
Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa minha sanatan fi manarati Masjid Dimashq. 2 tahun daripada 11 tahun tu, 2 tahun di menara Masjid Dimashq. Yang tempat beliau tulis Ihya Ulumuddin. Tu di Dimashq. Wa Syekh Najmuddin Al-Asbahani. Syekh Najmuddin Asbahani fa innahu kana yusalli muddatan fawqa jabal Abi Qubais muqtadiyan bil imami muqallidan li ba'dil mazahibi. Tu. Imam Najmuddin Al-Asbahani menunaikan salat berapa lama di atas bukit Abi Qubais. Jabal Abi Qubais di mana? Di Makkah. Tepi Masjidil Haram. Berapa lama dia sembahyang atas bukit tadi? Ikut Imam Masjidil Haram. Mengikut dengan mazhab yang lain. Bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau tak salah saya lah. Boleh sembahyang. Jadi kalau kita pergi Masjidil Haram, kan, nak turun tak ada, nak tengok ada surau. Dekat surau tu pula cermin elok Sambung Masjidil Haram nampak. Tapi tak nampak tu imam lah. Dengar suara tu imam. Boleh dah ikut masjid di situ? Tak boleh kalau ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak sah. Tak sah. Tapi ikut mazhab lain, betul mazhab Maliki, sah. Dikira sah pada waktu tersebut. Kita kami ikut dah Ustaz. Kami tak tahu mazhab apa. Boleh ke tidak? Ini dikira sebagai orang yang mengikut pandangan ulama mazhab sebelum dia tahu. Boleh ke tak boleh sebab tengok orang lain buat? Sebahagian ulama kata boleh. Macam tu. Kira sah lah hak dia semayang tu. Tak perlulah dia qadha tu. Tamat. Dan juga hikayat masyayikh dalam bab ni panjang. Ada ramai masyayikh yang sampai macam tu sekali dia punya uzlah dia. Tak keluar jumpa dengan orang, duduk dalam uzlahnya selama belah tahun. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kalau orang kenal dia pula di mana tempat, dia akan lari pula pergi tempat lain. Orang kenal dia tempat ni, dia akan pindah pula ke tempat lain. Orang kenal dia akan pindah. Itu macam tu. Ahwal masyayikh macam-macam. Kemudian apabila disebut lagi oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, kata beliau, iznadirun haqqan quluwu mahafili. Iznadirun haqqan quluwu mahafili. Ini kerana sangat jarang majlis-majlis pada zaman ini sunyi dan bersih daripada dosa dan maksiat. Maka kamu lihatlah kemampuan pada dirimu, hal keadaan engkau seorang yang punya akal. Iznadirun haqqan quluwu mahafili an jaubatin fanzur li nafsika aqila. Maka hendaklah kau tengok diri dalam keadaan diri kamu sendiri yang kamu punya akal, agar engkau tidak terjebak di dalam perkara yang memudaratkan dirimu. Jadi kamu kena perhati baliklah. Ya, ada contoh-contoh para ulama yang mereka beruzlah. Maka kamu kena berhati-hati dan tengok balik mana yang sesuai bagi kamu, dan kamu dan Al-Imam melebihkan uzlah pada zaman ini. Kullul ma'asi karriya'i wa kullul ma'asi karriya wa kaghibatin au nahwi dzalika bi ikhtilatika hassala. Setiap maksiat seperti riba, bukan riya ni. Bukan riba ni, riya. Saya tulis riba Tak riya ni. Silap ni. Setiap maksiat seperti riya dan mengumpat. Bukan riba tu, riya. Dan mengumpat atau seumpama dengannya seperti hasad, dengki, nifak dan lain-lain akan berlaku disebabkan percampuranmu dengan manusia umumnya. Sebab tu setiap maksiat seperti riya. Riya ni apa dia? Kita nak tunjuk ke orang amalan kita. Benda ni tak akan berlaku kalau melainkan kalau kita bercampur dengan orang. Betul tidak? Adakah kita nak riak kalau duduk seorang-seorang? Duduk seorang-seorang dalam bilik, duduk suluk seorang-seorang dalam bilik, nak riak ke orang? Riak apa? Dia duduk seorang-seorang. Riak ni kena ada orang lain seorang lagi dia nak kena tunjuk. Baru dia akan jadi riak. Maka riak akan berlaku kalau ada 2 orang. Ribah, mengumpat. Mengumpat boleh ke duduk seorang-seorang? Duduk dalam bilik dia, dalam rumah dia seorang-seorang nak mengumpat orang. Tak boleh nak mengumpat. Bapa tak ada orang seorang lagi nak mengumpat. Nak cerita benda-benda yang gosip, sensasi. Tak boleh cerita. Maka ribah tak akan berlaku melainkan dengan 2 orang. Nah, ini akan berlaku disebabkan kenapa? Maksiat-maksiat ni semua berlaku kerana percampuran. Wa idza kana al-ikhtilatu huwa sababu fi wuqu'i fil ma'asi kanatil 'uzlatu mufaddalatan 'alaihi. Maka kalau ketika semua maksiat yang terlibat ni melibatkan pihak yang kedua, maka uzlah adalah dilebihkan pada ketika itu. Daripada kita terlibat dengan maksiat tersebut, maka uzlah
dilebihkan. Hadza bi'tibaril ghalib, ini pada umumnya, wala yunafil tafsila alladhi marra bibabihi, walillahi darul qail liqa'un nasi laysa yufidu syai'an. Nanti tengok, kata seorang penyair dia sebut, liqa'un nasi laysa yufidu syai'an, bertemu dengan orang ni tidak memberi faedah sesuatu pun, siwal hadhyani min qila wa qala, melainkan dengan ucapan orang ni kata, telah dikatakan begitu. Maksud dia sebut itu saja, hadyan. Ini benda-benda yang tidak berfaedah. Min qila wa qala, orang tu kata, telah dikatakan, orang tu kata. Maksud dia sebut orang kata, orang ni kata saja. Fa aqlil min liqa'in nasi illa, maka kurangkan kamu bertemu dengan orang melainkan liaqdzil ilmi, untuk mengambil ilmu, wa islahi hal, dan juga untuk islahkan hal kita, untuk kehidupan kita, beli barang makan dan seumpamanya. Itu sahaja yang perlu bagi kita. Sebab tu uzlah diperlukan pada akhir zaman ni. Kalau kata kepada kelompok yang tertentu yang kita telah sebutkan panjang lebar sebelum ini dalam syarahan, kelompok macam mana yang perlu uzlah, dan kelompok yang bagaimana yang perlu bercampur dengan manusia yang lain pun, kalau dia bercampur, dia kena ada hak dia, dan juga dia ada dia punya syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan tetap di sini al-imam mendahulukan uzlah dibandingkan dengan khultah pada akhir zaman ini khususnya. Dan ini tidak menafikan untuk kita berbuat baik kepada umat Nabi SAW. Itu maksudnya. Dan kemudian wasiat yang ke-9 insya-Allah pada minggu depan. Minggu depan raya tu. Minggu depan tak ada. Kita cuti seminggu. Seminggu je lah. Minggu depan kalau raya kita ada hari Isnin ataupun hari Selasa. Raya hari Jumaat cuti lagi lah, bagi tempoh untuk raya. Minggu depan sekali lagi, Jumaat sekali lagi ada, balik kelas macam biasa. Jadi kita cuti minggu depan sahaja untuk raya. Ni tak cuti lagi pun tak ada orang lah. Itu kan. Inilah orang kita macam tu lah. Dia mengaji ni dia jadi program. Dia mengaji ni kita nak kena bagi jadi dia sebagai gaya hidup kita. Dia macam kita makan nasi lah. Tak makan nasi sehari tu jadi tak sedap. Dia kena mengaji, kena rasa macam tu. Baru dia akan jadi boleh. Kita mengaji ni kena tuntutan. Nak jadi alim, yang ni anugerah Allah Ta'ala bagi. Nak jadi alim tu Allah Ta'ala anugerah lah. Mengaji-mengaji jadi alim. Ni anugerah Allah Ta'ala. Ada seorang alim di Azhar, nama Syekh Khattab Subki, Mahmud Khattab Subki. Syekh Mahmud Khattab Subki ni ahli zikir. Dia ahli zikir, duduk di kampung petani. Tanam pokok, apa semua tu lah. Tanam gandum, tanam padi, atau padi tanam ke tak kampung depan. Tanam pokok-pokok sayur. Satu hari dia kata, tapi dia ahli zikir lah, kuat zikir. Kuat selawat, zikir, dia rajin. Tapi dia rasa kurang. Kenapa? Karena dia kata dia ilmu tak apa nak ada. Satu hari dia pergi ke Azhar, ikut adik dia, sampai di Masjid Azhar, tengok-tengok ada majlis halaqah ilmu. Dia pergi duduk dalam halaqah satu, pergi tengok majlis tu. Pergi duduk, dia kata, rasa tertarik hati dia nak mengaji, dia kata. Waktu tu umur dia berapa? Waktu tu umur dia 60 tahun. Umur dia 60 tahun dah waktu tu. Dia kata, tak pernah dengar ni hak yang Tok Guru duk mengajar ni, dia kata. Akhirnya duduk dia dalam majlis. Tapi disebabkan kerana dia ni Allah Ta'ala bagi anugerah dekat dia. Dia mengaji 3 tahun ni. Mengajak pula Masjid Azhar lepas tu. Kemak. Dan sedang mengajak Masjid Azhar. Mengajak jadi ulama Azhar. 3 tahun. Dan dia ada karang kitab Syarah Sunan Abi Dawud. Manhal Azbil Mawrud. Fi Syarhi Sunani Abi Dawud. Dan kata Syekh Taqiyuddin Nadwi, ini syarahan terbaik bagi Sunan Abi Dawud bagi zaman ini. Kita ada nipih je. Tapi ada berjilid lah, panjang ni, lebih kurang. Ada satu cetakan ni. Manhal Azbil Mawrud. Dan kitab tu antara kitab syarahan Sunan Abi Dawud yang terbaik. Itu dia. Siapa yang karang? Syekh Mahmud Khattab Subki. Dan beliau mula mengaji umur 60 tahun. Qadi Abu Zaid. Qadi Abu Zaid mengaji umur berapa? Mengaji umur 80 tahun. Lagi zakat. Dia mula mengaji umur 80. Dia mengaji berapa tahun? Dia mengaji 40 tahun. Umur 120 tahun baru habis mengaji. Kemudian jadi qadi 40 tahun. Dia meninggal umur 160 tahun. Dia. Jadi nak mengaji ni maksudnya dia kena ada sikap tu. Masyarakat kita ni nak kena didik macam tu dulu. Tamam?
Orang Indonesia kita tak ada heran lah. Majlis selawat dia pun beribu-ribu. Dah orang mereka pun ramai. Kan? Mereka punya masyarakat pun Masya Allah tabarakallah punya ramai orang mereka. Kita ni kalau majlis boleh main 100 orang, sama macam mereka 1000 orang lah. Jadi apa ni, kenapa jadi itu? Kerana didikan yang lama, panjang. Dia ada rasa perasaan dia dengan majlis ilmu, dengan ulama, dengan kitab dan seumpamanya. Walaupun dia tak erti baca kitab, tapi dengan kitab ni dia orang panggil apa? Dia agak sedikit sensitif. Faham tak? Dia kena ada perasaan macam tu. Masyarakat kita ni nak kena didik macam tu. Dia tak boleh kalau kat raya kelas kita tak pergi, tak apalah sebab nak raya. Macam tu. Dia kalut dengan ketupat dia, dengan lemang dia lebih dahulu pada ilmu. Anak cucu balik. Tu pun sama juga tu. Sama lebih kurang kat tu. Kata ya sama naik ya. Anak cucu balik. Anak cucu pun kena mengaji lah. Habis tu hari Jumaat, pagi Jumaat sampai Tok Wan pun tak pergi main Jumaat. Kena nak main dengan cucu. Tak jadi tu. Anak cucu balik. Anak cucu balik. Jadi setiap minit kena dengan anak cucu. Lah kena anak cucu duduk dalam bilik ya. Balik anak cucu dalam bilik, tok yang duk teruk duk masak ni. Memang kata. Tok yang tu anak cucu duduk kat dalam bilik ya. Anak menantu dalam bilik duduk relax, pegang handset. Lepas tu marah pula, lain tak ada. Pedu ni lain teruk tu. Marah pula. Sebab kerja payah depa nak buat. Jadilah sekali mengaji jadi nombor 2 juga. Mengaji jadi nombor 2, nombor 3. Tak. Dia kena ada rutin tu, kena ada. Hamai raya ke mai apa ke, kalau sebut saja ada majlis selawat, penuh pakat main majlis selawat. Tahu apa kenapa? Kerana ni bab Nabi SAW. Macam kita sebut, mengelupaskan saya sebutkan. Kalau buat kenduri, panggil buat majlis maulid, saya dah bak dah jelas-jelas. Kita takkan buat dah mahal qiyam. Kerana tahu dah, orang tempat kita masih tak biasa dengan benda tu. Dia akan jadi kurang adab. Tengah kita mahal qiyam, dia duduk makan nasi, relax. Tok guru kata bangun. Ni mahal qiyam, ni sunat kita bangun. Elok kita bangun. Ni kerana kita beradab dengan Nabi. Dia buat muka pula tu. Kata. Saya tak boleh pergi spot lah. Spot kita balik kan. Dia buat relax kan makan. Buat tahu. Gitu. Ni orang Melayu lepas tu balik songong tak main kot ni. Sebab kalau demai pun dia kata, dia pun tak layan elok. Orang Melayu ni lain macam sikit no. Dia beza dengan orang Indonesia. Lain, tak sama. Orang Melayu kita, tok guru lalu dia naik motor, dia press depan tok guru. Dia kemah. Orang Indonesia, tok guru lalu tengah press motor berhenti. Tuntun motor. Saya pergi ke Banjar. Saya pergi ke Banjarmasin ni. Ustaz Sirah ikut saya, Ustaz Zaki ikut saya pergi. Pergi ke Banjar, kawan saya Ustaz Jasrian Shah. Jadi guru muda, mengajak dekat rumah dia di kampung tu. Nampak kereta tok guru dia, bukan nampak kami duduk dalam kereta tu. Anak-anak muda di tepi jalan ni. Nampak kereta tok guru dia, bangun, berdiri. Kerana kereta tok guru lalu waktu tu. Dia bukan nampak lah kereta tok guru sampai dia duduk dah. Padahal kereta tu kereta sewa. Sebab mereka nampak kereta tu sewa, pergi duduk depan rumah tok guru. Maksudnya tahu dah, ni tok guru ni sewa kereta ni. Lepas tu, bawa saya masa tu. Kebetulan. Bawa saya sekali. Saya ni bawa saya. Lalu depan anak muda, saya tengok lah. Bangun dia berdiri. Kata, orang muda sini boleh tahan lah. Bangun. Tengah-tengah duduk sembang ni. Duduk atas motor tengah duduk sembang. Nampak kereta tok guru. Berdiri bagi badan kereta tok guru tu. Tunduk sikit. Kereta lalu. Baru duduk balik sembang. Masyarakat kita kalau buat tu, dia rasa lekeh. Betul tak? Dia rasa tinggi. Dia kenapa nak kena buat macam tu? Awak lebih daripada dia dengan aku. Dia pun macam aku. Berak kecil pun dengan aku. Nak lebih-lebih buat apa? Tak, bukan kita suruh sampai tahap macam tu. Saya nak abang kata ni didikan dia pun. Saya cerita tu bukan suruh kita buat macam tu. Kalau buat macam tu, Masya Allah, Tabarakallah lah. Cuma nak abang kata didikan masyarakat di tempat tu dah lama dengan para guru mereka. Yang mungkin guru-guru mereka tadi ikhlas sungguh dalam didik. Akhirnya terkesan pada para muridnya. Para masyarakat di tempat tadi terkesan sampai ke anak cucu. Tok Wan pula pesan kat cucu. Ni, dengan pondok jangan tinggal. Jangan pi tak mengaji. Kena mengaji. Sekali Tok Nek pula pesan kat cucu pula. Ni, dengan pondok jangan tinggal.
Bawa cucu pergi kenal dengan pondok. Bawa anak-anak cucu pergi kenal dengan pondok. Tu sikap dia. Cara orang tua dulu buat macam tu. Kenal, hak ni tok guru ni. Yang ni tok guru, yang ni siapa, yang ni siapa. Kenal habis semua. Orang lah dah. Kalau tok guru dalam rumah dia, anak cucu duk lari depan tok guru, dia tak abang kata, jangan duk lari. Ni salam dulu dengan orang tua. Ni tok guru salam dulu. Dah dia tak abang dah. Dia tak macam tu. Budak-budak moden zaman lah ustaz tu. Macam tu. Kali anak-anak tak kenal apa. Tak tahu apa. Illa man rahimah rabbuh. Melainkan yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sebab tu orang tua dulu ambil berat sungguh. Lahir generasi orang tua kita. Tak itu malam. Orang muda lah kalau dia mula balik yang tu, insya-Allah anak cucu kita akan terus dengan benda tu. Jadi balik generasi macam orang tua kita. Insya-Allah. Dan benda ni tak akan putus insya-Allah. Allah Ta'ala jaga benda ni. Dan saya minta maaf lah, panjang pula ucapan kita. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin, walaupun Raya tak lagi, tapi sambut siap-siap lah. Hari Raya tak boleh nak pergi rumah orang dah. Jadi sambut siap-siap di sini kita ucap selamat Hari Raya. Moga-moga Allah Ta'ala terima Ramadan kita pada kali ini. Dan ada baki lagi ni. 1 hari, 2 hari, 3 hari lagi ni. Sungguh-sungguh kita dengan ibadah. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima puasa kita pada tahun ini insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, Fadil Ustaz Sirajuddin. Kita berhenti di kitab Syamil, kita baca selepas raya nanti insya-Allah. Kita akan bagi peluang sikit kepada Fadil Ustaz Syukri untuk beliau berucap sikit tentang Akademi Jawi. Sebelum tu saya cerita sikit lah. Kita di Zawiyah Nasiriyah, kitab-kitab saya ni dicetak semua dengan Akademi Jawi. Ini dia punya founder dia. Yang datang hari ini adalah yang pengasas kepada Akademi Jawi Malaysia. Yang tuan-tuan tengoklah cetakan macam mana dan khidmat mereka terhadap ilmu yang luar biasa. Kita akan dengar sikit ucapan daripada Fadil Ustaz Syukri bagaimana perjalanan Akademi Jawi dan misi Akademi Jawi dan seumpamanya. Dan moga-moga Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis.